Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesi yang pertama Usrah Anak Gayung ni. Kita saja buat topik, bukan topik ni, program ni untuk berkenalan lah dengan mana-mana cikgu ataupun berkongsi pendapat antara satu sama lain. Daripada kita tak buat apa, nak buat latihan pun terhad, kita tambah dari segi ilmiah, dari segi teori ataupun falsafah gayung itu sendiri. Okey, baik cikgu. Minta cikgu kenalkan diri. Ramai yang tak berapa kenal dengan cikgu ni. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton. Saya Anwar bin Ahmad. Okey, mengajar di Kolej Vokasional Intan. Okay, dalam persilatan, saya telah didedahkan dengan persilatan ini sejak tahun 79. Okay, first saya belajar silat sirasah daripada Semenyih. Okay, masa tu form 1 lah. Kemudian tahun 81 saya belajar Nasuhah. Okay, yang ini arwah pakcik yang mengajar lah di Seremban. Oh, banyak silat. 85 barulah berkecimpung dengan silat Seni Gayung di UPM. Okay, masa tu bawah Cikgu Rasul lah. 85 baru start lah. Itu pun second year baru mula masuk silat gayung. Okay. 83, gayung 85. 83 saya belajar silat sabin. So kalau ikutkan dia punya ni, setiap 2 tahun saya belajar silat. Lepas 79, 81, 83, 85. Kemudian 88 barulah belajar tenaga dalam cakra alam. Kemudian 2000 gayung marifat. Dalam semua tu saya masih lagi kekal dengan silat gayung dan juga silat sabit lah. Dua benda yang saya buat sekarang lah. Dan pernah juga saya punya guru tanya, saya kata, engkau ni Noah banyak silat, kenapa kau masih setia dengan gayung? Ada soalan kan? Kata gayung ni sebenarnya dia punya latihan tu menyebabkan sikap kita dilatih begitu. Maksudnya dengan latihan gayung tu saya gunakan dalam kehidupan saya. Segi kita berhadapan dengan cabaran, macam-macam lah. So lepas tu saya minat dengan gayung ni. Masih kekal sampai sekarang ni. Oh, jadi gayung ni lebih universal lah. Ya. Dia punya pendidikan tu sebab dia panjang masa kan. So latihan tu juga kita dilatih dan didik lah dengan pendidikan falsafah silat tu sendiri. Wow. Lain macam gayung. Ni pengalaman orang lama kan. Okey, bagi yang baru menonton, kalau boleh dengar dulu, kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, silat rohani dan silat jasmani. Jadi kita minta cikgu, bolehkah cikgu terangkan apakah silat berkaitan jasmani dan silat berkaitan rohani? Okey, baik, berkaitan dengan silat jasmani, atau first kita tengok dia punya maksud silat tu lah. Jadi kita dah faham silat ni kalau ikutkan ya satu seni untuk kita bela diri ataupun kita tempur. Silat bela diri ataupun tempur. So aspeknya kita ada dua, satu fizikal, satu lagi ialah kerohanian. Dan mungkin juga orang kata kebatinan. Ada macam-macam lah, kita akan uraikan itu. So dari segi aspek fizikal ni, kita dilatih segi ketahanan fizikal dengan latihan jasmani, dengan latihan pernafasan, latihan menumbuk, menyepak dan sebagainya. Dan kita dilatih untuk menghadapi situasi. Mana kalau kita berlawan bertempur, kita akan bersedia untuk menghadapi serangan lawan. So kita akan latih macam-macam lah dengan tumbuknya, mengelaknya, kunciannya, combatnya. Jadi kita nak sesuaikan kita punya keupayaan dengan musuh tu. Jadi kita kena banyak buat latihan dari masa ke semasa. Dan untuk fizikal ini, kita memang kena latih non-stop lah. Sebab kita tak tahu bila musuh akan serang kita. Ada kalanya pesilat tak pernah bertempur pun. Saya dah belajar. Dan ada orang yang dia bertempur, berlawan. Tengok ya, kan? Kadang-kadang kita ni bertempur sebab kita yang cari masalah. Itu yang menjadikan kita rasa bertempur. Kadang-kadang bila kita bersilat dengan elok, jaga disiplin, adab, hubungan orang lain, jadi tak adalah nak bergaduh. So silat tu sebagai untuk kita punya exercise, untuk kita punya ketahanan badan, itu je lah. Tapi bagaimanapun,
silat ini berterusan, mana kita akan diajar ataupun dididik dengan falsafah silat itu sendiri. Segi ketahanan mental, cara berfikir, cara kita buat tindakan, itu yang sebenarnya kita nak dalam silat fizikal itu sendiri. Dan kita Quran pun memang kita ni memang digalakkan untuk menyediakan kekuatan kita. Kan? Ini akan menyediakan kekuatan gabungan dalam Al-Quran kata, so kita kena bersedia lah. Rasulullah sendiri pun dia bersedia dengan kekuatan fizikal yang ada. Kan? Dia pun latih memanah, berkuda, berperang. So kita latih. Apabila berlatih? Itu yang persoalannya. Ada kata berlatih silat, contoh jalan gayu, nak berlatih sampai tahap mana? Putih, hijau, merah, kuning sebagainya. Jadi untuk itu kita kena setkan di mana yang kita nak berhenti. Latihan kita ni. Di mana nak berhenti. Bila kita buat latihan silat fizikal ni, apakah kita punya kriteria yang mengatakan kita ni dah expert ataupun dah menguasai apa kita dah belajar. Sebab tu dalam gayu sendiri, dia ada sistem bengkung. Sistem bengkung tujuannya untuk kita menilai pelatih tersebut yang dia telah kuasai perjalanan tertentu. Sama ada peringkat pada bawah, putih, hijau dan sebagainya. Itu gunanya ujian bengkung. Untuk memastikan kita telah menguasai apa yang sepatut kita kuasai dalam peringkat tertentu. Sehinggalah sampai ke pelangi hitam lah. Itu dimeter. Jadi sekarang ni kita kena untuk memastikan kita punya kualiti ataupun benchmark aja tu dipatuhi, sepatutnya ujian bengkung ni tak boleh nak ambil sambil lewa. Kan? Kita maknanya kalau ujian tu kita kena ikut betul-betul dia punya SOP dia sebab kita nak mengiktirafkan seorang pelatih ini dengan kebolehan yang tertentu. So kalau kita cari kat situ, maknanya orang tu akan lulus tapi dia tak competent, tak menguasai. Jadi masalah kat sini adalah bila benda tu berlaku, maka berlakulah kualiti itu makin akan merosot dan merosot. Itu yang kita kena jaga sebenarnya. Untuk menilai kita punya kualiti silat fizikal. So adakan dengan ujian bengkung tapi kena ikut prosedur betul-betul. Kalau tak layak lulus, jangan luluskan. Barulah kualiti kita akan meningkat. Itu yang sebenarnya. Dan ada juga orang cuba nak nilai dia punya kekuatan, dia punya keupayaan, dia punya penguasaan silat dengan masuk pertandingan. Pertandingan tempur, MMA, dia tengok cakap mana dia punya kualiti dia. Itu pun boleh juga. Tapi ada benda yang kadang-kadang kena hati-hati sebab bila masuk silat tempur ni, takut kita akan nampak diri kita. Kita akan nampak kita kuat, kita power, kita hebat. Di situ yang kita takut. Di situ sebenarnya. Okay, itu segi fizikal lah. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya terus. Tadi sambung kepada rohani je lah. Okey. Untuk rohani pula, sebenarnya dalam nak kata rohani pun tidak sebenarnya. Dan silat memang, silat ni dia memang melibatkan orang Melayu lah. Dia Melayu kita kait dengan Islam. Dan beza silat dengan yang lain, atau beza dulu silat dengan sains-sains lain, benda sama je. Tumbuk, tenang, terajang semua. Tapi bezanya ialah bila kita belajar silat, kata pepatah Minangkabau, pada silat ni zahir mencari kawan. Kan? Batin cari Tuhan, tauhid Allah. Itu pepatah Minang sebenarnya. So maknanya silat ni kita latih dengan adanya Melayu dan Islam itu, kita akan latih silat itu dengan bukan hanya fizikal tetapi dengan mentalnya, emosinya dan yang lebih penting dengan kerohaniannya, adabnya. So dalam silat ini yang diajar sebenarnya yang akhirnya lah mencari Tuhan, mencari Allah. So bila kita dah belajar silat ini sebenarnya, bila kita dah baca silat dan main silat, akhirnya kita akan dapat satu benda dipanggil sebagai penyerahan diri pada Allah Ta'ala. Maknanya kita belajar silat, satu wadah untuk kita kenal Allah itu. Maknanya kita akan lihat bukan kita yang berkuasa, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang maha berkuasa. Namun kita tetap usaha. Bila usaha, nak berlawan, nak bertempur, tetap ada penyerahan. Sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabat, walaupun mereka hebat, ataupun tak hebat pun, tapi mereka tetap sebelum keluar perang, malam kena tahajud. Sebab apa? Sebab penyerahan. So dia tahu, walaupun dia sikit, tapi tahu. Sikit bukan alasan untuk kalah. Banyak bukan alasan untuk menang. Tapi yang mustahak nak melangkah, kena serah pada Allah Ta'ala, doa, supaya Allah tolong.
itu yang melibatkan yang katakan kerohanian sebenarnya. So silap tu satu fizikal tu kerohanian, lebih pada penyerahan. Tapi dewasa ini sekarang ini kita kena faham tentang ilmu kebatinan. Adakah kebatinan itu sama seperti kerohanian? Dalam silap ni sebenarnya kita ada ilmu kebatinan, kita ada ilmu usul, kita ada ilmu tenaga dalam, dan kita ada ilmu hikmah. Yang kita katakan semua itu adalah ilmu kebatinan. Sebenarnya tidak, dia dipecah-pecahkan. Okay? Contohnya segi kebatinan. Okay, kebatinan ni macam ilmu hikmah lah. Maksud dia guru kita bagi kita amalan. So kita buat amalan, dia dapat amalan tu, katalah amalan tu untuk kebal. Contohnya lah, kebal. Kita buat amalan, katalah contoh kita bagi amalan, contohnya Fatihah. Satu hari 40 kali. Ini contoh ya. Selama 40 hari. Amalan ni untuk kekebalan. Contohnya lah. So kita pun diarahkan kita, okey, kamu kalau nak jadi kebal, amal begini, begini. So kita pun buat. Dan ni persoalannya, kita buat amalan tersebut yang Fatihah 40 kali itu untuk apa? Kerana Allah ataupun kerana untuk dapatkan kebal. Itu yang persoalannya. So kalau kita buat kerana Allah, kita tak fikir tentang kekebalan. Itu dipanggil kerohanian. Mana kita buat ikhlas kepada Allah, mana dia apa yang Allah nak bagi, kita terima. Tapi bila kita buat untuk dapatkan kekebalan, dipanggil sebagai hikmah. Maknanya amalan kita itu yang kita buat 40 hari itu dengan 40 Fatihah tu, Allah bagi hanya untuk dunia sahaja. Maksud dia untuk kita punya kebal, sebab Allah akan bagi apa kita minta. Tapi jangan pilih di akhirat. Di situ timbul ilmu hikmah untuk dunia ataupun beramal untuk akhirat. Ya, di situ bezanya. Ada kita kadang kita ada confuse. Contohnya lah, bukan contoh kita dalam gayung kan. Kita kena ada amalan Qul Allah 70,000 kali. Betul? Memang setiap bila kita dengar tapak, guru akan pesan. Okey, kita kalau boleh amalah Qul Allah 70,000 kali. Okey, kalau guru tersebut bagi tahu buat amalan tanpa bagi tahu apa-apa, maksudnya buat saja, agak-agak murid tu buat tak? Biasanya tak. Kalau ikhlas dia akan buat. Sebab dia tahu dia buat tu untuk bila dia baca banyak 70,000 kali tu, dia dapat menghayati maksud al-ikhlas tersebut. Dia dapat menghayati maksud tersebut, dia akan dapat menjiwainya. Itu buat yang kena ikhlas. Tapi bila guru tu pesan, buat sekian-sekian kerana kalau nak dapat ilmu gayung yang hebat-hebat, wajib ataupun kena lalui benda ni. Maksudnya kalau awak tak buat Qul Allah 70 kali, awak tak dapat ilmu sekian, tak guna sekian. So, murid pun akan buat sebab nak benda tu. Maka amalan tersebut akan dunia saja. So, akhirat jangan nak terima apa-apa. Di situ lah timbulnya ilmu hikmah. So, kerohanian hikmah tu, kerohanian ni kita buat kerana nak didik diri kita. Kita zikir, kita baca Qul Allah ke, untuk dapat Allah punya restu ataupun Allah punya redha. Bila Allah redha kita, kita akan selamat. Masa tu akan terberlawan, mungkin orang tetap parah, tahan-tahan, tak luka. Itu Allah bagi. Itu dia kata ma'unah. Sebab itu ma'unah. Kalau kita buat amalan sebab nak kebal, kemudian kita tunjuk ke orang pula, okey aku kebal. Torih parang apa semua, pisau. Itu jadi benda lain dah. Ma'unah Allah bagi waktu tertentu, bukan bila masa itu suka nak buat. So di situ yang pertikaian tentang silat ni. Kekebalan segi kebatinan ke segi kerohanian kita buat amalan. Kemudian kita ayat. So kita buat ni untuk dunia atau untuk akhirat, untuk Allah semata-mata. Jadi kebiasaannya kita akan buat kerana nak dapatkan benda tu. Betul? Contoh solat ni lah, solat. Okay, solat berjemaah, kalau semai jemaah dapat 27 pahala tu tak? Semai jemaah dapat 27 pahala. Okey. Kita pun bersemai jemaah, kita nakkan pahala tersebut. Betul? Semua orang kan? Tapi bila orang yang betul-betul pandai atau orang yang menghayati, dia buat kerana Allah Ta'ala, ikhlas. Sebab bila ikhlas, ganjarannya lebih pada itu lagi. Sebab orang ikhlas, Allah akan bagi dia punya pahala ganjaran, tak terkira, tak ternilai, tak terkata. So tak pilih mana? Nak 27 ke nak yang tak terkira tu? Di situ lah. Contoh macam Allah kan, nakkan benda, nak hadirkan Allah tu untuk sekian-sekian ataupun kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala akan bagi macam Allah akan bagi. So bila Allah bagi macam-macam, maka kita akan bersama pada fizikal daripada kerohanian bersama.
sampai akhirat, masuk kubur, alam mahsyar dah sampai, jumpa Allah di akhirat. Itulah kelebihan orang yang ikhlas. Nak membezakan benda itulah kebatinan dan kerohanian. Okey. Okay. Oh, sangat jelas. Okay. So, dua perkara berbeza lah, silat jasmani dan silat rohani ni. Jadi silat rohani dengan kebatinan tu dua perkara berbeza lah. Ya, ya. Rohani, Dia kebatinan tu dia ada. berbeza. Ya. Okey, apa yang saya faham, contoh kebatinan macam mana kebatinan tu ada di badan kita. Contoh kita baca tadi, kita beramal Qul Allah ataupun Fatihah 40 kali selama 40 hari. Okey, bila dah habis amalan tersebut, Tok Guru tu akan ijazahkan kita. So sebenarnya bila kita dari segi hukum energi metafizik, bila beramal, kita amal itu dia akan membina satu energi. Contoh energi Fatihah kan, kita baca. So energi itu dia dalam hari dia akan dapat energi dah penuh lah. So Tok Guru akan masuk energi tersebut dalam badan kita. So kita dah ada energi Al-Fatihah tersebut untuk kekebalan. So kita pun uji lah. Dan benda ni ada kaitan dengan ilmu usul dan juga minda. Sebenarnya ilmu kebatinan ni dia lebih pada ilmu usul. Mana dia kita siap otak kita. So bila kita dah ada ilmu kebal, kita pun diuji. Kan? Diuji dengan kekebalan. Agak-agak hari pertama tu paling kita. Hari pertama tu. Kena nak tori parang tu. Kita berasuah kan, kita nak yakin. So bila hari pertama tu kita yakin betul-betul, yakin sebab apa? Sebab Allah Ta'ala apa semua. Kita kena tak putus. So apa berlaku kat kita? Timbulnya keyakinan. Kita nak amal tu jadi. Kita buat lagi sekali lagi. Jadi lagi. Buat. Jadi lagi. Akhirnya dia masuk kotak kita, set kotak kita yang kita dah kebal. Sebenarnya kekebalan tu adalah sebabkan kita punya keyakinan yang pertama tu. Dia tanam yang kita ni kebal. Itu antara segi penjelasan segi hinopsis lah. Macam mana kita siap otak kita sendiri. So, dalam silat kita ni banyak ilmu, dia katakan ilmu hikmah yang kita buat amalan. Ada ilmu petua, just baca jadi terus. Dan ada ilmu usul. Ada ilmu usul diri kita. Contohnya ilmu usul kalau katakan dalam gayung ada petua tidur lah. Kan? Petua tidur contohnya dia punya apa? Allah wujud, Muhammad lindung badan itu. Atau ada panjang. So kita kena faham apa itu Allah wujud, Muhammad lindung badan itu. Mana ilmu usul ni kita kena faham setiap patah perkataan ilmu tersebut. Bila dah faham, buat hari-hari dia masuk kat sini. Set dalam otak kita yang kita dah gagah perkasa, kita kuat, kita kan bagai. Jadi adalah ilmu kebatinan dari segi set minda kita sebenarnya. Sebab orang dulu dah hebat sebenarnya dia buat. Sebab itulah setiap kalimah dalam ilmu hikmah ni ada dengan akhirnya dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab nak wujudkan keyakinan. Kebatinan dia mesti ada keyakinan. Tak ada, tak jadi. Okey. Okay, kita ada satu soalan. Macam mana nak dapat dunia dan akhirat melalui amalan kul? Adakah dengan memperbaharui niat sudah cukup? Macam mana? Amalan? Macam mana nak dapat dunia dan akhirat melalui amalan kul wallahu ahad? Adakah dengan memperbaharui niat sudah cukup? Okey, sebenarnya kerana amalan apa-apa pun kita buat, jangan fikir dia punya matlamat dia. Contoh Qul Allah, jangan fikir sebab kena buat Qul Allah sebab syarat untuk black belt. Kena buat Qul Allah sebab syarat dapat ilmu ni. Jangan buat. Just buat kerana Allah Ta'ala. Dan bila buat kerana Allah Ta'ala, kita tak akan buat laju-laju. Kita takkan buat beberapa, kita akan buat dengan penuh penghayatan. So baca tu dengan penuh tertib, mana kita nak menghayati. Tapi kalau kita baca sebab nak benda lain, kita akan buat dengan beberapa, baca laju selaju yang boleh. Sebab kita nak habiskan 70,000 secepat yang boleh. Itu dia punya bezanya. Kalau ikhlas akan buat sama je. Dia buat, okey, hari ni 10, besok 15. Kira lah dia buat ikhlas. Dan dia buat, dia baca dengan penuh penghayatan maksud benda tu. Dapat akhirat dan dunia. Kalau kita buat sebab nak kejar benda tu, akan buat memang dah tentu akan baca laju. Kalau kabut nak habis cepat, kan? Dia dapat benda tu lah sebab dunia lah. Akhirat jangan terima Allah kata aku bagi kau dunia. Habis lah. So rugilah masa kita kan. Amal tu banyak kali hanya untuk dunia, rugilah sebenarnya. Penonton-penonton boleh dengar tu nasihat
beramallah kerana Allah Ta'ala. Kebanyakan sekarang ni cepat sangat nak habis sebab nak dapat itu dan ini. Syarat-syarat tertentu lah. Jadi beramal dengan ikhlas lah. Okey, soalan seterusnya, setengah pihak menganggapkan silat berkaitan rohani ni berkaitan dengan unsur-unsur makhluk halus atau kadam. Bolehkah cikgu jelaskan? Okey. Dia tak betul. Bila kait dengan kebatinan, memang kadang-kadang kita kena buat penilaian. Ada benda yang kebatinan ini dia akan melibatkan dengan dampingan. Memang tak dinafikan. Okey. Ada benda yang kebatinan ni sebab ilmu hikmah. Kita buat, Allah bagi maunah. So sekarang ni dalam masalah kita nak differentiatekan sama ada benda tu ialah kebatinan yang hakiki, yang sebenarnya, atau kebatinan yang ada dampingan. Itu yang masalah sekarang ni. Sekarang ni kita tak tahu nak bezakan. Kita walaupun benda tu Al-Quran sekalipun, tapi tetap ada unsur dampingan sebenarnya. Salah cara, salah gaya, melekat. So sebab itulah pertamanya, bila buat amalan, kena ikhlas. Bila tak ikhlas, dia akan libatkan benda lain. So nak dapat amalan tu sebab kita tengok siapa guru kita sebenarnya. Siapa guru kita yang bagi ilmu tersebut. Tengok dia punya segi watak dia, adab dia, akhlak dia, dia punya kerohanian dia dengan Allah macam mana. Tengok. Kalau jenis yang lebih kurang aja kan, tapi bagi kita ilmu high level, hati-hatilah. Itu ya kita nak tengok guru kita. Kan? Contoh macam air paip lah. Dia saya satu tangkiran itu perkara. Air yang mengalir, kepala paip dengan cawan. Okey. Air yang mengalir, kalau air itu bersih, kepala paip kotor, air akan jadi, cawan jadi air kotor betul tak? Betul. Ya, betul. Kalau air itu kotor, cawan bersih, kepala paip pun bersih, air tetap kotor. Kalau air bersih, kepala paip bersih, cawan kotor, air kotor juga. So air itu adalah ilmu. Kepala paip itu ialah guru kita dan bekas kita. So tiga-tiga ni kena ikhlas. Ilmu kena betul, guru kena betul, murid kena betul. Kalau ilmu betul, murid tak betul niat dia, hancur. Kalau ilmu tu salah awal, memang dah hancur lah. Itu dia. Benda-benda tu tamsilan sebenarnya. Falsafah baru ni. Itu falsafah sebenarnya, ilmu. Okey, mana tapi dia ilmu logik dekat dengan ilmu guru dan kita sendiri. Mesti tiga-tiga kena ikhlas. Baru dah ada ilmu tu bersih. Tak ada dampingan. Kalau ilmu tu bersih, guru bersih. Kalau ilmu tu bersih, guru tu bermasalah, dia akan jadi masalah lah macam tu. Masalah juga. Alhamdulillah itu. Tak dapat soal. Dengar. Tahu. Okey. Dengar. Okey. So berbezalah ilmu kebatinan dengan kerohanian. Kebatinan tu ada dua kaedah jugalah. Sama ada yang baik atau tak baik. Kerohanian tu dah tentu-tentu kita dengan ilmu ketuhanan lah kita kata. Ya. Okay, dalam satu lagi dalam unsur kebatinan ni sebenarnya kita kena ada satu kebatinan. Satu lagi ilmu tenaga dalam. Kadang-kadang orang Melayu ni dia tak faham. Ilmu tenaga dalam itu dikaitkan dengan kebatinan. Sebenarnya benda berbeza sebenarnya. Okay, tenaga dalam ni ilmu yang menggunakan alatkan pernafasan. Okay, ada yang jurus tertentu dalam gayung. Ada sebenarnya. Walaupun dalam bunga Tanjung itu ada jurus pernafasan. So bila kita develop pernafasan, kita akan menghasilkan tenaga yang luar biasa sebenarnya. So benda tu bukannya kebatinan tapi itulah tenaga dalam. Contoh kita buat nafas alif dan sebagainya lah. So benda-benda tu nak kena dibezakan sebenarnya. Satu lagi ilmu usul. Dalam gayung banyak ilmu usul sebenarnya. Ya. Contohnya ilmu mandi, petua melangkah. Contoh kita melangkah ya. Contoh kita baca. Contohnya hai langkah Ali, aku langkahkan. Kan? Kenapa pula hai langkah Ali? Apa itu maksud itu? Bila ilmu usul ni kita kena faham setiap patah perkataan. Kenapa hai langkah Ali, aku langkahkan. Contohnya, itu ilmu langkah. Siapa Ali? Maksudnya Ali lah. Maknanya Ali nak orang yang berilmu tinggi. Mana kita mentamsilkan, kalau dia kata hai
langkah ahli aku langkahkan. Mana kita melangkah dengan langkah Sayyidina Ali. Langkah orang yang berilmu. Bukan kosong, mana kita dengan makrifat. Orang Melayu ni dia ada ilmu usul, dia ada ilmu makrifat yang tinggi. Itu memang orang Melayu berkehebatan. Bila gabung usul dan makrifat, memang kun fayakun lah. Itu yang akan kena bezakan di manakah ilmu usul, di mana dia cakap ilmu kebatinan, dia amalan. Okay, amalan, ilmu amalan satu kebatinan, ada amalan hikmah. Amalan kebatinan itu yang kadang melibatkan jin. Amalan hikmah yang kita tadi macam Allah tu kan, kita buat. Dan satu lagi ilmu usul, dan kita kasih otak kita dengan ilmu yang akan dibaca. Satu lagi petua. So ada 4 perkara. Kebatinan yang boleh melibatkan benda lain. Amalan hikmah, ayat Quran yang kita gunakan hari hari yang jadikan untuk hikmah. Ilmu usul yang kita baca untuk siap otak kita. Dan ilmu petua. Betul. Ada 4. Ada 4 Itu dalam Melayu. Dalam ilmu. Bukan hanya kebatinan semata-mata. Dia ada pecahan sebenarnya. So kita kena tahu di mana ilmu yang kita belajar tu. Petua ke, usul, hikmah ataupun kebatinan. Melibatkan benda lain. Oh. Jadi cikgu boleh terangkan sikit tentang ilmu petua tu. Okey, petua ni contoh ya. Contoh segi kelajuan. Okay, nak mempercepatkan kita punya tumbukan. Okey, dalam persilatan dia ada satu amalan hikmah. Kita baca, tumbuh dia laju. Okey, itu amalan hikmah. Dalam petua, dia hanya buat benda sikit je. Contohnya cara kita nak menanti. Okay, kita menanti ada gaya kita lenggang ke apa ya. Dengan petua tu menyebabkan jadi laju. Itu petua. Satu lagi kena buat amalan. Baca tiup-tiup laju tumbukan kita. Itu tumbukan dia laju sebab petua, amalan. Satu dengan petua. Satu lagi perlu buat dengan kebatinan. Pakai jin. Kita beri jin seekor, tumbuk dia laju. Kita tak tumbuk lagi, jin sampai dah. So ada tiga kat situ kan. Tapi mana satu? Yang pakai jin amalan ataupun pakai petua. Semua ada dalam silat. Itu kadang orang tak faham, tengok nampak pelik sikit, pakai jin. Pelik pakai jin. Itu yang masalah kita sekarang, kita tak belajar. Dan cukup menghukum. Jadi sangat menghukum sekarang ni. Contoh kadang tengok baju dulu kan, ada macam buah keras kan. Pecah buah keras. Kan? Setengah orang dia pakai ayat. Baca-bacakan, tak pecah. Setengah orang pakai tenaga, setengah orang pakai petua je. Dia tengok sikit, dia tahu macam nak pukul, kat mana nak pukul. So, sama je. Pecah tak pecah, cuma pakai petua ke, pakai ilmu ke, pakai kadam je. Pilih kan lah. Pilih mana nak. Itu je. Ilmu sat kita sama kat akhirat. Itu je. Penonton kalau nak tanya, boleh tanya. Tak ada masalah. Berkaitan sebab topik ni mungkin agak rapat dengan kemelayuan lah. Kebanyakan orang salah faham tentang silat-silat yang kadang macam tadilah. Nampak lain sikit je dah jatuh macam-macam hukum lah. Kalau rasa confused atau nak tahu lebih lanjut, boleh tanya. Okey, soalan seterusnya. Setengah pesilat hanya mengamalkan ilmu persilatan dari segi jasmani saja. Dan begitu juga sebaliknya. Maksudnya dia belajar, dia tak nak rohani. Sebab dia tak tahu apa rohani itu ataupun dia was-was dengan rohani itu. Setengah pula dia amalkan jenis yang dalam je. Yang fizikal dia rasa macam rohani dia dah power, fizikal dia tak payahlah. Apa pendapat dia atau keimbangan ke? Okay, dia sebenarnya silat ni ibarat kita guna 2 tangan lah. Kalau belajar fizikal saja pakai tangan kanan. Kalau belajar Quran ni hantar pakai kiri. Kalau pakai kita belajar satu je, pakai batangan je. Nak berlawan dengan orang. Sama ada kita guna fizikal atau gunakan batinan. Kalau belajar dua-dua, kita akan guna 2 tangan. Lebih mantap sebenarnya. Kita tak tahu sebenarnya musuh kita macam mana. Bukan musuh kita bukan hanya orang. Kadang-kadang musuh kita gangguan. Dia kena santau, kena sihir. Takkan awal dengan fizikal. Betul tak? Kalau belajar kebatinan pula, takut masa buat benda tu tak jadi pula satu hal. Kan? Selalu belajar pula jauh. Tu melambung. Tiba buat tak jadi. Kita tahu yang tu je. Tak ada yang namanya. So belajarlah dua-dua sama. Kan? Itu je. Sebab Rasulullah pun tengok macam mana Nabi berperang. Kadang orang tanya, orang beritahu. Rasulullah tak keban pun. Tuan. Memang betul.
Kalau tengok segi cara Rasul berlawan, Nabi Musa dia berlawan dengan Fir'aun, sihir. Zaman tu zaman sihir. So Nabi Musa tak pakai fizikal, dia pakai dia punya mukjizat. So mukjizat berlawan dengan sihir baru kena. Okey, Nabi Daud dia berlawan dengan Jalut menggunakan fizikal, berperang. Okay. Nabi Sulaiman dia gunakan dia punya hikmah dia sebab nak lawan dengan jin. Okay. Rasulullah dia berperang gunakan pedang sebab lawan fizikal, so tak pakai kebatinan. Tapi jangan lupa waktu berperang pun, sebab tu kata bila kita amal Quran yang ikhlas, Allah akan bantu. Walaupun 313 orang dapat kalahkan 1000 orang sebab ada bantuan Allah hantar. Sebab apa? Sebab ada penyerahan. Rasulullah tak amal zikir untuk dapatkan benda tu, tak ada. Dia cuma just nak pegang, doa, serah. Itu Quranan sebenarnya. Mana dia bila dia menghayati benda tu, menghayati ayat tu, dia faham Allah berkuasa, pergi perang, Allah bantu. Kita masalahnya tak reti, sebab tu kita just buat amalan sebab nak dapatkan keyakinan tersebut. Kita beramal. Okey. Bagaimana wujudnya, contohnya pukulan jarak jauh. Okey, pukul-pukul melambung. Itu sebenarnya kalau ikutkan berasal daripada Indonesia. Sebab yang mengamalkan benda tu sebenarnya bukan Rasulullah. Zaman-zaman Wali Sembilan. Zaman Wali Sembilan yang berperang, ada yang pakai senjata, ada yang pakai sihir. So bila senjata lawan senjata, bila sihir dia akan pakai maunah. So wali-wali sembilan ni dia dah beramal dah, ikhlas kepada Allah. So bila terdesak, Allah bagi benda tu. Tapi bila dapat keadaan mungkin, dia tergotek sebab bayar amal yang ini, dapat yang ini. Jadilah amalan sedang. Baca yang ini dapat yang ini, baca ini dapat yang ini. Itu yang kita dapat. Padahal yang dulu yang sebenarnya ialah dia buat kerana Allah Ta'ala. So bila berperang, minta Allah tolong, Allah bagi macam-macam. Itu yang kita ambil yang shortcut. Itu yang jadi sekarang macam tu. Tapi zaman Rasulullah pun walaupun tak kebal, sahabat ada 7/3 tiraman. Baru dia meninggal. Baru dia syahid. Kan maknanya memang mati kerana ajal, bukan tiraman. Walaupun kena tiraman. Kalau kita kena 1 tiraman, 2 tiraman, dah sakit dah. Tapi sahabat boleh tahan. Kenapa Bilal boleh tahan dengan penerangan batu panas, dekat pasir? Sebab apa? Dia kebal ke? Tak, sebab tauhid dia tu. Itu sebenarnya. Tapi masalah kita sekarang ni, belajar ilmu kebal, tunjuk kat orang. Hari-hari nak toreh tangan kita, tunjuk kita kebal. Di situlah masalah kita. Kita ada ilmu tunjuk. Orang dulu, siap lama, dulu mak kilau, dia tak tunjuk kebal dia. Orang nampak kebal bila berlaku peristiwa. Kan tiba-tiba dia tak tembak, tak kena. Dia tak tunjuk tapi berlaku depan orang. Orang nampak. Kita nak tunjuk. Pergi tunjuk sembelih kepala lah, leher lah, telinga lah, apa semua. Kita tunjuk pula kekebalan. Itu yang masalah. Sebab tu timbulnya syak wasangka, orang kata Ansya ada benda lain lah, apa semua. Benda tu simpan dia. Amal-amal simpan. Oh je. Dia menjadi fitnah lah bila orang yang tak faham. Memang ada orang tak faham. Dia tak faham jadi fitnah. Dia kita yang susah juga. Tu ada dan dia ambil simpan. Kan pakai. Tu je. Kan ilmu kebal ke, ilmu gagah ke, ilmu kuat ke, pakai masa. Oh. Ilmu kebal yang kadang-kadang kita tengok dalam video ataupun persembahan lah. Dia tori-tori tak luka kan. Agak-agak kalau orang luar buat dekat dia tu, jadi ke benda tu? Itu Allah Adam lah. Boleh cubalah. Kalau berani cuba kan. Tapi yang kebal seorang yang tori kan. Itu je. Sebab ada kebal ni pun ada banyak jenis kebal sebenarnya. Kan ada kebal kulit, ada kebal kita, ada kebal guru yang pinjamkan. Macam-macam kebal sebenarnya. Ada kebal tu guru pinjamkan seketika. Kalau guru pinjamkan, mendadak ada benda lain sebenarnya. Kan semua orang yang buat. Sebab kadang bila orang yang nak cari makan, kan contoh orang siap mata, dia nak buat ilmu yang pelik-pelik untuk semata-mata cari rezeki dia lah. So dia akan ada satu ketua dia akan buat. Iaitu sebelum dia buat persembahan, dia minta izin dulu, minta maaf semua, saya nak cari makan, jangan kacau saya. Dia rendah diri dia. Itu betul. Dia rendahkan diri dia.
InsyaAllah orang buat ganda tak jadi. Itu betul, mana dia buat sebab cari makan. Dia tak akan buat dengan takut. Kalau buat takut mesti kena. Dia akan minta izin, minta maaf pakcik, abang apa semua kan, macam nak buat, cari makan, jangan kacau saya untuk demo semata-mata. So dia rendahkan diri dia. Itu betul sebenarnya. Betul supaya tak kena ataupun orang attack kita waktu kita persembahan. So kita kena rendahkan diri kita. Minta maaf dulu, semata-mata demo. Tak salah kita nadi kan. Kita ada bangsa memang kena bantai ya. Ya, kita ada satu soalan. Okay. Bagaimana nak latih diri supaya dapat kelebihan ilmu yang diinginkan dan dapatkan pahala atas amalan tersebut? Bagaimana nak latih diri supaya dapat kelebihan ilmu yang diinginkan dan dalam masa yang sama kita dapat pahala lah dengan latihan tadi. Terutama pesilat yang baru lebih tumpukan pada perkara yang lebih mudah nampak di dunia. Okey, sebagai contoh, kenapa Rasulullah dia beritahu pada kita tentang kelebihan amalan. Maksud dia buat sekian dapat sekian, buat sekian dapat sekian, buat sekian dapat sekian. Sebab nak latih orang yang baru berjinak dengan amalan. Contohnya buat semayang jemaah 27 pahala. Kan? Kita nampak benda tu, kita kejar. Tapi bila lama besok, kita dah faham, dah kenal Allah, kita akan buat ikhlas. Bukan sebab pahala, bukan sebab apa. Kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Macam kita lah, silat baru. Mula memang dia akan nak buat sebab nak akan dapat kepal dan sebagainya. Memang dia akan buat begitu. Tapi peranan untuk guru ni kena bagi tahu pada anak murid dia. Sampai tahap murid tu faham bahawa kena ada penyerahan. Bukan sebab ilmu tu. Sama juga. Mana dia permulaan memang kena begitulah. Buat ni sebab ni, buat ni sebab ni. Tapi kita takut kita buat besok, buat, tak sempat nak ubah kita punya niat kerana Allah Ta'ala, sia-sialah kita punya amalan. Tu je. Kalau terjawab soalan tu, kan? siapa Arsyad? Kita bulan puasa ni kan, kita sibuk mencari atur qadar. Betul? Betul. Semua sibuk. Sebab dia punya pahala dia 1000 bulan. Betul. Dapat 1000 bulan. Okay, itu kita aim kita. Tapi kita kena ingat satu perkara. Kalau buat ikhlas, tiap-tiap malam ramai kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, bila ikhlas dia pahala macam mana? Lebih daripada itu, tak tinggal itu tak. Betul. Itu dia. So orang pegang asas, dia akan kejar 1000. Bila orang dah faham, dia akan kejar kerana Allah Ta'ala. Keikhlasan tu Mustafa. Jadi pendidikan daripada awal tu kita diletakkan orang kata ganjaran sebagai orang kata perangsang untuk beramal lah. Kemudian bila kita dah faham tu semua, baru kita tahu beramal tu kerana Allah Ta'ala. Ini yang diterapkan dalam Islam. Ya, itu yang katakan penyerahan. Bila kita dah faham bab tentang ketuhanan, tentang Allah tu berkuasa, walaupun kita ilmu tahap mana pun, bila kita melangkah nak pergi berjuang, kita akan serah pada Allah Ta'ala. Ya Allah gerakkan kita. Bukan sebab dengan ilmu kita, bukan sebab dengan amalan kita. Kerana Allah Ta'ala. Itu memang susah nak cerita senang, tapi nak dapat tu kena betul-betul penghayatan lah. Mana di sini dah peranan guru sebenarnya untuk mendidik murid dia. Sebab guru silat dia sebenarnya bukan hanya mengajar persilatan, tapi kena didik akhlak dan adab pada muridnya. Itu guru dulu lah. So dia akan menceritakan tentang ketuhanan. So kita kena buat juga walaupun kita bukanlah alim ulama, kita bukannya ustaz, sampaikan walaupun sikit tapi untuk kebaikan kita punya pelatih. Bahawa ilmu tu akan dapat manfaatkan. Itu sebenarnya. Kebanyakan sekarang ni guru-guru silat banyak yang mendabik dada yang mengatakan dia hebat sebab itu, dia hebat sebab ini, sehingga kan apa yang diturunkan pada anak murid pun ikut sama sekali perangai dia. Ya. Itulah anak murid sebenarnya. Anak murid dia akan mewarisi sifat guru dia. Kalau guru dia tu memang kaki bangkang, anak murid akan bangkang. Kalau guru tu jenis malam pun, anak murid akan ikut. Itu menunjukkan anak murid itu betul-betul guru dengan orang tu. Dia akan ikut panggil guru dia. Sebenarnya di sini benda ni berlaku sebenarnya kesilapan guru yang asal.
guru yang ngajar kita tu. Kalau guru kita okey, kita okey. So kalau guru yang ngajar pun jenis gangster, nama kena gitu lah. Di situ yang kita kena patutnya penurunan kuasa guru tu kena berhati-hati. Kan punya kriteria sebagai guru sebenarnya. So kadang itu yang kena hati-hati. Kan jurulatih hanya mengajar fizikal, tapi guru dia akan ajar fizikal dan didik akhlak. Bukan senang. Kalau ikutkan dalam garis ni pun dah hitam 4 ke atas, sebenarnya bukan guru dah. Bukan jurulatih, dia guru semuanya. 4 ke atas, bukannya lagi guru latih kanan. Dia dah guru, dia patut dah mendidik segi akhlak dan juga segi fizikal. Kita sampai sekarang tetap guru latih lagi. Dia 4 ke atas tu patut dah memang guru dah. Dia dah latih segi macam-macam. Akhlak, ketuhanan, lebih pada tu, falsafah, kan, daripada benda tu. So bila pesilat tu dah sampai tahap hitam 3, hitam 4, guru dah akan ajar segi nak didik akhlak, didik dia punya segi ketuhanan, kerohanian, baru jadi guru yang elok. Kalau tidak, hancurlah dengan ego dia dengan bengkok-bengkok yang berkala-kala tu lah. Itu kita takut sebenarnya. So kalau kita mengajar, kita sekadar mengajar pelatih kita bersilat tanpa akhlak, so di mana kita katakan kita mengajar kebaikan pada pelatih kita? Apa kebaikan kita ajar? Kita ajar silat tapi tak atas kebaikan. So di mana kata kebaikan itu boleh berterusan, boleh bantu kita di alam barzakh nanti? Tak ada. Sebab tu kena ajar silat dan ajar akhlak. So dia akan guna silat tu dengan sebaik mungkin, baru dapat kita pahala di alam barzakh. Kalau ajar silat saja tapi mohon maaf sebenarnya, tak ada maaf tu. Itu yang orang kadang lalai, terlega. Kita rasa ajar silat tu dah cukup, kita dah sampai ilmu. Tapi adakah ilmu tu digunakan oleh pelatih kita untuk mengenal Allah? Itu kan? Selagi tak kenal Allah, selagi dia dapat diri dia, tak sampai lagi ilmu itu sebenarnya. Hanya sekadar fizikal. Fizikal untuk dunia je lah, bukan untuk akhirat. Jadi ilmu yang berpandangan tak semudah yang sangka. Ilmu yang bermanfaat tak mudah sangka. Ilmu manfaat, ilmu yang mengajar kita kepada ketuhanan. Kenal Allah, jaga akhlak. Itu buat ilmu manfaat. Barulah dia akan sampai ke alam barzakh, dia punya pahalanya berterusan. So guru kena hati-hati lah. Jangan leka benda ni, jangan leka. Lepas tu kena banyak pesanan kan. Habis latihan pesan. Dia tak buat ni pasal, tapi kita pesan. Semayang, jaga apa, banyakkan wuduk. Kita kena pesan. Tak buat, kita pesan. So ada habis latihan, kena power, kena apa, nak best, kena uji orang, kena lawan orang, itu habis. Kita yang mengajak pada kejahatan. So tak adalah dia punya pahala yang bersambungan sebenarnya. Buat je guru. Okey, Pak penonton kalau nak tanya boleh terus tanya. Saya ada satu situasi lah. Ada setengah guru yang mengajar ataupun dia punya prinsip lah. Macam amalan-amalan tadi, dia ambil tanpa bersanad. Contohnya dia ambil je lah. Ini ilmu Allah Ta'ala. Buat apa nak ambil sanad-sanad semua ni kan? Tak perlu pun. Kita boleh amal je. Penting tak untuk menerima sanad? Dalam amalan lah. Dalam amalan kita nak mengamalkan sesuatu, kita kena terima sanad dulu lah kan. Ada orang yang menafikan, rasa tak perlulah. Sebab ini ilmu tak Allah Ta'ala. Dia contoh gini lah. Dalam pembacaan Al-Fatihah, dia ada bersanad. Betul, sampai Rasulullah. Dan sekiranya si A ni, dia baca Fatihah, tak bersanad. Adakah Fatihah itu tak sah? Sah. Sah. Kan? Itu sebenarnya. Jadi bersanad tu sebenarnya, orang kata sanad tu dalam tali sampai. Maknanya kita pun baca tu ada talian sampai Rasulullah. Betul. Tapi kalau orang tu tak dapat jumpa orang yang ada sanad, contoh macam pakai serban pun ada sanad juga. Tapi kita tak jumpa orang tu. Adakah pakai serban tu tak ada pahala? Itu je. Semua orang kata segi keberkatan dia, bila ada sanad tu, keberkatan tu mana dia? Keberkatan kata tawasul, mana daripada Rasulullah, pada sahabat, semua yang ada di line tu
semuanya ada mujizat, ada keramah, ada maunah. So kita menumpang daripada kat situ sebenarnya. Mana keberkatan tu je. Allah tetap terima. Walaupun tak sanad pun, kalau ikhlas, Allah tetap terima dia punya ni. Itu sebenarnya. Kan? Cuma bila tak tahu ni kita main suka-suka buat, sama ilmu, kalau ilmu yang tu lain lah. Kalau ilmu kesihatan ni, tu cuba buat sendiri je. Kalau salah cara, tak reti dia punya usul, lain jadinya. Itu yang jadi yang kepala pahit tu kotor. Buat sendiri, buat benda kotor. Kan? Itu masalah. Dapat ilmu bersih, tapi dia modified ikut cara dia, dapatlah ilmu yang tak bersih. Sebenarnya sanad ni untuk keberkatan. Tapi kalau ikutkan, tak semua silap yang amalan bersanad pada Rasulullah. Tak ada pun sebenarnya, tak banyak. Kan? Kita tak amal pun apa Rasulullah cakap. Sebenarnya, kata okey malam tidur baca subhanallah 3 kali. Akbar tak banyak. Padahal itu Rasulullah kata, buatlah itu. Mana itu Rasulullah dah pesan, itulah sanad dia. Kan? Sebenarnya, kita nak cari juga ilmu yang pelik-pelik yang guru kita ajar yang bukan pada Rasulullah. Yang tak ada kaitan pun Rasulullah. Benar pun. Kan? Rasulullah tak buat. Benda tu ilmu kebal, kita buat. Jadi sanad kebal tu sanad kat mana? Adakah Rasulullah sanad sampai Rasulullah ilmu kebal tu? Tak ada. Siapa yang buat dulu? Tengah jalan dia. So kalau tak sanad pun tak ada salah pun. Cuma orang tak sanad itu je. Tak lainlah ilmu tu bersanad betul Rasulullah dan lebih baik. Dia yang sanad pun takut kita sebenarnya yang senang kita bila belajar sesuatu, kita ajar anak murid kita, contoh kita belajar ilmu Yui, contohnya. Okay, kita kenyatakan, pada anak murid kita, saya belajar Yui daripada cikgu sekian. Cikgu sekian pada cikgu sekian. Mana dapat pada original ni orang, pada Tok Myong. Itu sanad. Tapi tak ajar orang Yui, saya ajar kita tahu mana datang benda tu kan. Lah, Yui buat sendiri. Yang tak sanad tu. Padahal tak original lah tu. Kalau pada guru si A pada B pada C, sah. Mana pada Tok Myong. So betul lah ilmu Tok Myong dia. Dia tiba saya ajar orang Yoi, sanad mana? Belasah saya. Mana you tu buat sendiri lah. Bukan yang pure yang Tok Myong aja, tapi yang kita cipta sendiri. Hasil pada kita dia pandai otak kita olah sendiri. Tak original lah. Dia guna sanad YouTube, sanad Facebook. Itulah. So tak original kan. Dia nak dalam silap ni nak originality sebenarnya. Tu ya. Betul. Jadi berbalik pada silap rohani jasmani tu. Bila adakah orang nak belajar silat ni, dia masuk je dia masuk je nak belajar silat tu, terus kita bagikan rohani dengan jasmani atau ada step-step, ada peringkat-peringkat? Macam mana? Ulang balik tadi terputus. Okey. Silat rohani jasmani, katalah orang tu baru masuk silat. Adakah perlu kita ajarkan dua-dua ni sekali atau step by step? Jasmani dulu, baru sikit, nanti baru masuk rohani. Dia bergantung kepada pendekatan guru tu sendiri. Kalau guru tu pandai, dia boleh start awal lah. So dia pada permulaan tu dah okey. Jangan masuk yang high level punya cerita amalan okey. Latih pelajar, latih itu okey. Rajin ambil semayang, paling kurang pun masuk gelanggang dengan berwuduk. Kita mula macam tu dulu. Kan, menampakkan benda tu. Lama-lama boleh masuk sikit-sikit. Jangan tu maki yang malam. Okey, buat sekian-sekian. Pening kan mulut kita. Kan, kita mula dengan benda kecil tu. Kita berwuduk, masuk gelanggang berwuduk, susun apa, baca apa, bagi salam pun semua. Buat step by step. Sikit-sikit. Apa yang baru kita masuk dengan kalau keluar Allah, kita jangan cakap jangan cerita bab keluar Allah tu sebab sekian-sekian. Baca keluar Allah sudah okey. Hari-hari boleh buat amal keluar Allah 7 kali. Baca sehari. Tapi fahamkan maksud dia. Baca dengan faham maksud. Kita ikut dia. Jangan cakap okey aku baca ni untuk dapat kekebalan. Itu yang salah tu. Jadi tahan. Untuk hikmah. Ya.
Jadi perlahan kan. Jangan terus bagi pada sekian. Jadi guru tu kena susun lah apa yang sesuai dengan pesilat tu. Berperingkat yang rendah sampai sepatutnya. Betul. Jadi ada yang menonton ada soalan? Okay, soalan yang terakhir lah. Mungkin lah terakhir. Oh, sangkut. Hello. Ya. Okey. Okey. Macam mana kita nak seimbangkan peratusan silat jasmani itu dengan silat rohani? Ilmu jasmani, fizikal lah dengan ilmu kerohanian tu. Keseimbangannya adakah kita perlukan kerohanian lebih persentage je atau jasmani yang lebih persentage? Ya, kalau kita segi Islam yang sebenarnya, dulu kan jalan sentak sebenarnya. Kan? Dulu kan jalan sentak. Maksud dia fizikal peranan. Maksud dia kena, itu peranan guru lah sebenarnya. Kena latih budak supaya set otak mereka ni adalah nampak yang berkuasa hanya Allah. Segala-galanya Allah. Mereka kena berterusan. Hello. Hello. Okey. Takkan ni tak ada soalan lagi. Okay, kita mendalami bab penyerahan lah. Bab penyerahan bila kita bertemu dengan musuh atau dalam latihan. Dalam latihan kita nak buat cara penyerahan. Mungkin cikgu boleh bagi tips latihan penyerahan kepada Allah Ta'ala dalam latihan. Jadi dia orang boleh faham. Ini penyerahan ni kena menghadap ni. Dia latihan ni bukan boleh cakap, dia kena duduk datang depan, tunjukkan betul. Buat ni kena cakap pun payah juga kan. Benda penyerahan ni satu benda yang kita kena menjiwai sebenarnya. Bukan senang, tapi nak buat boleh cuba, tak salah. Paling senang latihan ni lah di tegak, suruh kawan tumbuk kita, kan, kita niat, kita jangan guna ilmu kita. Orang guna kepakarannya, kemahiran kita just yang doa dulu, ya Allah kau gerakkan anak aku. Tu kata kena nak. So bila tunggu ya, orang tumbuk kita rasa nak tergerak, kita geraklah. Jangan kita yang buat gerak. Rasa tergerak, kita gerak. Ada macam mana? Itu benda ni kena berhadapan, kena ni. Kalau orang minta tak logik kan, tak boleh buat lah. Sikit je dia orang low. Tutup mata, suruh kawan tumbuk. So masa tutup mata nak pakai apa semuanya? Pakai penyerahan lah. Itu high level lah maksud kan. Penyerahan. Maknanya kita je pakai tahap kita. Itu melatih gerak hati kita, penyerahan sebenarnya. Okey, baik. Penyerahan pun normalnya bukan hanya latihan itu, dia kena banyaklah dengan dia punya amalan kerohanian, supaya kita tahu kena diri, kena Allah, itu yang besar lah sebenarnya. Dia memakan masa lah, bukan hanya cakap berbuat. Tak semudah itu. Tapi tak saya kata buat tu buat orang lah. Kebanyakan ni saya nak cerita saya punya, bukan ni pengalaman murid saya lah. Masa saya mengajar di Bagan Datuk tahun 93 lah. Okay. So saya masa tu memang saya suka mengajar petua pada student lah. Okay. Petua sekian, kau jumpa lawan sekian, dengan munafat. So budak ni baru sebulan belajar silat, gayung Kita biar kalau sebulan gayung tu macam mana hebat dia. Dia faham kan gayung kan? Tak tahu mana lah. So
budak ni dia sebab dia mungkin dia ingat petua tu, di balik perlihatan silat, kawan dia kena tahan dengan 10 India. Kan 10 budak India nak pukul kawan dia ni. So dia yang berbayar silat gayung sebulan, tapi dengan adanya petua yang dia ajar dan penyerahan, sekali ditepuk macam ni ya, tarik nafas, tiba-tiba pukul 10 tu tumbang. Oh, kita ada 15 Dia pun saat tak tahu ni. macam mana dia buat. Dia pun tahu macam mana dia buat, dia tahulah petua, tekan, tarik nafas, niat, hentam. So 10 tumbang. Itu kata penyerahan. Sebab apa penyerahan berlaku? Terjadi sebab budak tu dia tak ada ilmu. Baik. Datuk putus sejam tadi. Dia sejam dia teruskan. Okey, berkaitan tadi kena macam mana budak tu dia boleh yang baca gayung sebulan ni, dia boleh tewaskan musuh 10 orang tu sebab pertama ada petua, kemudian dengan penyerahan. Dan sebab apa penyerahan dia tinggi? Sebab dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa, kita akan serah pada Allah Ta'ala. Betul? Kalau kita yang hebat ni, yang hitam, masih nak serah pada Allah tak? Kita akan pakai ilmu kita. So lagi tinggi ilmu tu belajar, lagi kurang penyerahan sebenarnya. Jadi kita belajar lah. Kan? Sama macam orang mubat. Orang mubat kan? Tak tahu apa. Macam kita lah kata tak tahu apa mubat kan? Tiba tahu orang minta tolong. Kita tak belajar mubat ni. Apa kita buat? Kita belakang je. Tapi bila bahasa aku, kita serah pada Allah. Ya Allah, bantulah aku kan? Jadi pula. Jadi bukan sebab apa? Sebab penyerahan tersebut. Tapi bila orang dah pandai mubat ni, dia rasa dia yang mubat orang. Itu kata tak jadi. Kan itu memang peranannya penyerahan. So bila ada penyerahan ni, kita punya memang luar biasa lah. Kan, email pukulan ke kelajuan ke memang luar biasa sebab Allah yang bagi kita. Tapi bila orang tak faham, kata ini pakai jin ni. Baca sebulan dah boleh tewas 10 orang pakai jin lah. Itu orang tak faham masalah. Jadi kita hanya ikhtiar je lah, berlatih tu semua. Ya. Bila sampai masa ni Allah Ta'ala dia boleh tolong. Melangkah serah. Allah akan bagi lebih hebat pada kita berlatih sebenarnya. Kita pakai ilmu kita, takat itu je lah. Takat itu je. Tapi dah pakai Allah punya gerak, penyerahan, Allah bagi lebih pada itu lagi. Takat satu seorang tu, insyaAllah. Allah Maha Kuasa kan. Dia akan pakai ilmu kita, yang kita ni agak-agak 2 orang lepas tak lawan, serentak. Sparring 2 orang, 3 orang. Ilmu kita ada ni. Pancit Kan? lah. Tak so, serah je lah. Kita tak ada kuasa, kita bukan ni, kita belajar tu je, kita just belajar. Sebab itu kita punya tugas kita belajar. Tapi berlawan, serah mesti ada. Itu yang nak kita terap pada kita punya student, bagi dia nampak, bagi dia tak nampak diri kita. Kan? Tapi dia punya nak aman tu, Masya Allah. Dan sembarang. Jadi penonton-penonton semua kalau nak tanya boleh tanya. Kalau nak belajar ilmu penyerahan ni boleh khusus dengan Cikgu Anwar. Hello. Mungkin lepas gaya cikgu. Okey. Clear. Dengar lagi. Mungkin lepas raya cikgu buat kursus ni. InsyaAllah. Terus lepas raya lepas PKP kita insyaAllah. Kita buat hal ni. Kita bincang bab-bab macam ni lah. Bab penyerahan. Upgrade kita punya bukan hanya skill tapi kita punya kurahan semua lah. Bukan saya ni pandai sangat tapi kita bila kongsi lah kan supaya kita dapat manfaat ni. Okay? Bukan hanya belajar silat, gayung semata tapi belajar tentang mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu paling mustahak. Sebab itu yang akan dinilai besok ilmu tu bermanfaat atau tidak. Setakat silat ni tak ke mana semuanya. Tanya Master Aura kat Teluk Intan ke lah. Dia memang kalau ada orang tanya Master Aura kat Teluk Intan ke lah ni? Ya, Teluk Intan. Apa Dia biasanya di Kelang lah. Biasanya tak kamar di Kelang. Taklah, kalau ramai kau pek kayu pun boleh, tak ada halnya. Kita boleh bincang dengan orang pek kayu, Cikgu Derit, tak ada halnya geng kita juga. Kita ni open, semua terima kan.
bukan kira apa, tak kira lah serantau ke Malaysia ke kebangsaan. Tanya nak merayu, saya senang je, tak kira siapa pun. Janji nak untuk Mio jalan. Tak ada masalah. Sebab dia dah cikgu dah open dah tu. Jangan tak menjari je guru yang patut. Kalau guru nak jahit murid ni payahlah. Dia tak ada, Okey. betul lah, ada guru kan. Murid dia guru kan, adabnya. Tapi bila guru dah tetapkan satu tempat, datang je lah. Betul. Datang je lah. Betul. Dipermudahkan. Tahu. Ya, okey. Oh, Farhan Murni tu masuk. Baik, kita nak closing dah ni. Kalau ada nak soalan, nak tanya, boleh tanya. Kering tekak ni, bulan-bulan puasa tak boleh cakap lama-lama sangat. Apa kejap lagi buka, jalan dia. Tak ada soalan. Kebanyakan dia orang ni ada yang baru kenal cikgu pun. Mungkin kebanyakan ni sebelum ni tengok-tengok di Facebook je. Kita tak kena pun. Low profile je. Kadang-kadang apa, diam-diam ubi berisi. Lama-lama karat juga ubi tu, tak boleh. Lama busuk. Dia kembang ubi. Okay, tadi jadi pengalaman anak murid cikgu tadi tu kita boleh jadikan pengajaran lah. Bukan bermaksud kita sebulan belajar silat kita tak boleh buat apa-apa. Kalau kita fikir dengan apa yang kita ada, insya-Allah lah memang kita tak boleh mampu melawannya. Kalau kita buat penyerahan kepada Allah Ta'ala, insya-Allah kita boleh hadap. Kita ni makhluk dia, minta je. Doa tu senjata mukmin. Jangan kita lupa pun kan, doa tu senjata mukmin. Kita lupa benda tu. Memang kita abaikan senjata. Itu yang sayang. Kebanyakan orang semua suka senjata bergilat-gilat. Nampak senjata dia sendiri lah. Tak nampak senjata yang doa tu senjata yang paling utama sebenarnya. Dia nampak senjata dia. Kan dia yang ada. Kan ngotot tu. Kualiti. Kalau takap bersilat saya memang kualiti teruk lah kita. Kita silat nak bawa pada akhirat sebenarnya, bukan untuk dunia. Dunia untuk akhirat kita kena juga. So benda tu yang paling besar penyerahan tu. Penyerahan. Dia sangat untuk didik hati. So penyerahan ni kaitan dengan hati tu juga. Hati kena dididik tentang Allah memiliki kehebatan. Bahawa ada penyerahan. Kalau tak kena Allah, macam mana nak serah diri? Kan? Kita kena diri kita je, kita hebat. Kita hitam culun 4, culun 5. Habislah. Kalau tarik kejap, dia sikit dia ada buat. Dia bagi sikit tu, hilang semua tu. Hilang kebaikan kita. Hebat macam mana pun, Allah tarik sikit je. Pum. Habis. Kerek mata terlantar hospital. Tu hak dia. Kan? Tak kat mana hebat kita tu. Jangan nak nak rasa bangga diri sangat lah kan. Yang ada tu, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Tu je. Tak ada soalan lagi ni kot. Jadi rasanya sampai sini saja. Ingat, cikgu bolehlah buat sedikit pesanan lah kepada anak-anak gayung sekalian yang baru-baru nak belajar ni, supaya matlamat dia orang tu atau memilih guru tu biar betul. Ya. So, cikgu ada apa-apa pesanan terakhir? Ya, itulah kata kita pesanan apa yang segi falsafah Minangkabau kan. Kita kena ingat bahawanya silat itu zahir mencari kawan, batin mencari Tuhan, cik Allah. Ingat yang tu, mana kita kena buat dua-dua. Yang silat fizikal dan silat kerohanian. Jalan sekali. So buat dengan fizikal pun kita mantap, kerohanian pun kita mantapkan. InsyaAllah selamat dunia, selamat akhirat. Itu je. Ringkas dan padat pesanan tu. Jadi kita sama-sama mengambil iktibar supaya ini dikira majlis ilmu jugalah ni. Walaupun secara visual
video, tapi insyaAllah semoga ilmu yang ada ni walaupun sedikit dapat menjadi teguran kepada kita dan dapat kita muhasabah diri sama-sama. Jadi rasanya sampai sini saja cikgu. Terima kasih sebab sudi jadi tetamu pada program Usrah Anak Gayung ni supaya menjadi terima kasih atas perkongsian ilmu dan pengalaman daripada cikgu. Okey. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.